Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya. Susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita sampai ke muka surat 318. Ini topik yang keempat, terakhir. Lagi 13 topik semuanya. Dalam bab yang terakhir ini, kita sudah sampai kepada subtopik yang ke-10. Iaitu hukum talfiq. Daripada perkataan bahasa Arab. Lafaqa yulafiqu talfiqan. Asalnya melapis-lapiskan. Yang dimaksudkan di sini apa dia? Iaitu memakai lebih daripada satu mazhab dalam sesuatu pekerjaan ibadah ataupun lain daripada ibadah. Seumpama seseorang itu mengambil wuduk dengan meletak sedikit air di kepala, tak berapa tepat dah. Bukan letak sapu. Bukan kita ambil air letak, kita sapu. Tapi sikit saja mazhab kita sudah memadai. Sebab memahami ayat suci Al-Quran, wamsahu biru'usikum. Kalau terjemah secara literal, dan sapulah dengan kepala-kepala kamu. Kalau jenis baca terjemahan saja pun bahaya juga. Nanti tak ada kepala ke air, kepala yang disapu, bukan begitu. Jelas wamsahu biru'usikum tu yang disapu adalah kepala. Bukannya menyapu dengan kepala. Tetapi setakat mana kepala yang perlu disapu? Mazhab Syafi'i memahami bi di situ, bi ru'usikum litab'in, menunjukkan sebahagian. Bila menunjukkan sebahagian, maka dari segi maksud bahasa Arab, sekadar 3 helai rambut itu sudah dianggap sebahagian dari kepala. Jadi dia sapu sikit lah ikut mazhab Syafi'i. Kemudian bila dia bersentuh dengan wanita yang bukan mahram, selepas dia berwuduk tadi, dia kira tak batal kerana dia taklid kepada mazhab Hanafi. Itu maksud talfiq di situ. Dia combine. Dia campur. Baik. Jadi sebelum kita pergi kepada menjawab persoalan ini, pertama kita kena faham terlebih dahulu asal punca kenapa jadi mazhab-mazhab. Mungkin kita bayangkan, kalau satu mazhab kan senang.
Tetapi mazhab ini dari segi bahasa bermakna tempat pergi. Zahaba yazhabu maknanya pergi. Tetapi zahaba yazhabu juga boleh bererti berpandangan. Biasa kita jumpa dalam kitab-kitab fiqh misalnya, zahaba al-Imam Abu Hanifah ila kaza wa kaza. Imam Abu Hanifah pergi kepada pendapat begini-begini. Wa zahaba Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ila kaza wa kaza. Sedangkan imam kita Imam Syafi'i pergi kepada begini-begini, maknanya berpandangan. Maka mazhab bererti pandangan. Maka apa hukum mengikut mazhab? Asalnya yang kita wajib ikut adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu asal. Ikut Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah. Tetapi mazhab ini adalah natijah daripada ikut Quran dan Sunnah. Jangan diperlagakan. Ada orang dia memperlagakan, kata dia kita ikut Quran Sunnah lah, apa nak ikut mazhab. Nabi tak suruh ikut mazhab, Nabi suruh ikut Quran dan Sunnah. Betul. Tapi natijah daripada ikut Quran dan Sunnah itulah berlaku mazhab. Kerana bila ulama-ulama mujtahidin yang boleh ijtihad pergi kepada Quran dan Sunnah, akan berlaku salah satu dari dua kemungkinan. Dua saja. Pertama, mereka itu memahami ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kefahaman yang sama. Semua faham begitu. Lalu keluarlah fatwa yang sama. Fatwa yang sama oleh semua ulama ni namanya ijma'. Ini kemungkinan yang pertama, berlaku ijma'. Bila ijma' wajib ikut. Wa may yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Dalam ayat Allah Taala menjanjikan neraka jahanam. Pertama, syiqaqur rasul. Kalau degil dengan rasul, tak nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya haram. Balasannya neraka jahanam. Yang kedua, ittiba' ghair sabilil mu'minin, ikut jalan lain daripada jalan orang mukmin, juga dijanji dengan neraka jahanam. Berarti ikut jalan lain daripada jalan orang mukmin haram. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, inilah dalil wajib ikut ijma'. Kerana ijma' itu jalan orang mukmin. Bahkan jalan yang disepakati oleh semua ulama-ulama orang mukmin. Maka berdasarkan ayat Al-Quran tadi, melanggar ijma' haram, mengikut ijma' wajib. Tetapi tidak jarang berlaku ulama-ulama ni pergi kepada ayat Quran dan hadis, ulama ni faham begini, ulama seorang lagi faham lain, datang ulama seorang lagi lain lagi. Maka pendapat yang berbeza ini menatijahkan fatwa yang berbeza. Ini namanya khilaf. Fatwa-fatwa yang berbeza inilah namanya mazhab. Jadi kalau kata ikut Quran hadis jangan ikut mazhab, itu tak faham. Orang yang bercakap macam itu, walaupun ada PhD, dia tak faham. Ada PhD berarti dia ada pengalaman dan ilmu dalam bidang tertentu. Tapi dia tidak faham perkara basic bahawa ikut mazhab itu adalah the practical of following Quran dan Sunnah. Baik. Sebagai contoh, tadi ayat wudu. Idza kuntum ila shalah, bila kamu tu nak solat. Kalau terjemah literal pun parah lagi. Idza kumtum fa'il madhi, maknanya dah solat baru wudu. Bukan. Idza kuntum ila shalah ai iza aradtumus shalah, bila kamu nak solat. Faghsilu wujuhakum. Cara wudu basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiqi, basuh tangan hingga ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah dengan kepala kamu. Terjemahannya begitu, tetapi maknanya dan sapulah kepala kamu. Nak memahami satu huruf ba itu saja, ulama berbeza pandangan. Mazhab Syafi'i kita dah sebut tadi, ba di situ maksudnya litaba'id, sebahagian, sapulah sebahagian kepala kamu. Mazhab Hanafi dia tengok hadis Nabi SAW, Nabi ketika berwuduk tolak serban sikit ke belakang, sapu atas kepala dan serban. Berarti yang kena ni setapak tangan. Kalau tak ada makna Nabi SAW tolak serban ke belakang. Itu ijtihad mereka. Mazhab Malik, ba namanya ba ziyadah, ba tambah saja, tak ada makna apa pun.
Maknanya wamsahu ru'usakum. Sapulah kepala kamu. Yang namanya kepala ya semua. Yang layak jadi kepala kena sapu. Kurang pada itu tidak sah. Bayangkan. Rujuk ayat Quran, ayat yang sama, cuba memahami satu huruf yang sama, 3 mazhab. Tu macam mana kata tak payah ikut mazhab. Sedangkan mazhab itu berlaku bila ulama pergi pada Quran dan hadis. Jadi oleh kerana ulama-ulama mujtahidin ni masing-masing dia berkemampuan, dia berkelayakan, bila dia berijtihad, dia sampai pada satu pegangan ataupun fahaman, maka di sisi dia yang dia pegang dari faham itu betul, maka dia kena ikut. Takdir kalau dia kaji balik ijtihad dia kata pendapat ulama lain yang lebih tepat, baru saya nampak kekuatan dalilnya, dia kena ubah. Itu mujtahid. Tapi majoriti orang-orang Islam ni tak sampai kepada level mujtahid. Hatta di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum, tak semua sahabat Nabi mujtahid. Mungkin ada dalam sekitar 20 orang sahabat Nabi yang boleh berfatwa. Yang lain mereka tak tahu hukum, tanya kepada ulama-ulama di kalangan sahabat Nabi. Itu zaman sahabat. Katakan ada 120,000 sahabat, dalam 20 orang boleh fatwa. Yang lain ikut. Apatah lagi di zaman kita, yang mana mujtahid, yang sebagaimana mujtahid dahulu, yang betul-betul boleh independen mengeluarkan kaedah dan hukum, dah tak ada lagi. Yang ada mujtahid dalam mazhab, dia keluar fatwa pun ikut kaedah dalam mazhab, atau dia nakal fatwa-fatwa yang ada kaitan dengan isu, ya. Maka pada ketika itu mengikut Quran dan Sunnah, mengikut kemampuan seseorang adalah dia belajar sesuatu mazhab dan diikut. Nak belajar Quran dan Sunnah jadi mujtahid, tak mampu. Nak belajar 4 mazhab, tak mampu. Satu mazhab tu pun biasanya tak habis pun. Bab ibadah yang kita dah ulang selalu pun tak habis. Ya. Lagi kita belajar, ada lagi masalah yang kita baru jumpa. Belum lagi bab muamalat, kan jarang orang buka bab muamalat. Bukan tak boleh buka, tapi bila ditanya soalan tu jenuh juga aku nak jawab. Ya. Kalau secara klasik okeylah. Kalau bila dikaitkan dengan transaksi moden, ya. Ustaz, apa hukum option, apa hukum futures, apa hukum forex, masuk pula cryptocurrency, kita pun faham tak faham. Datang daripada mana cryptocurrency, tak payah bacalah muamalat. Padahal tu dalam mazhab kita ada bab muamalat, bab jenayat, bab munakahat. Maka mengikut mazhab yang kita ada ilmu tentangnya, itu adalah kemampuan orang ramai untuk mengikut Quran dan Sunnah. Berarti dia sudah ambil yang dah diproses. Quran dan Sunnah ni ibarat bahan mentah. Penting. Kalau tak ada bahan mentah, mana datang end product dia. Tetapi tak semua orang mampu pergi direct kepada bahan mentah. Ibarat kita kata emas. Emas ni berharga. Satu orang, anak dia nak bertunang, maka dia nak beli barang-barang emas sikit lah buat hadiah kepada bakal menantu dia. Lalu dia tanya kat mana nak cari. Adakah kita bagi tahu kepada dia, oh di sekian tempat di sana tu ada emas, dalam hutan mana tu kalau kamu pergi melombong ada emas. Ini bukan tahap dia. Jawapan sebegitu adalah kita beri kepada orang yang memang dia tu syarikat melombong emas. Kita boleh bagi dia, tahu saya dekat area sana tu banyak emas. Dia pergilah. Dia memang ada peralatan kebakaran dia. Bahkan tukang emas pun tak pergi lombong emas. Dia juga ambil supply emas daripada orang lain, cuma dia ada kepakaran. Proses jadikan cincin, jadi gelang, jadi rantai cantik dia buat. Maka itu adalah ulama dalam mazhab. Dia proses balik apa yang imam-imam sudah keluar pada Quran hadis, maka dijadikan sesuatu yang terus boleh dipakai. Maka kebanyakan daripada kita yang pergi kedai emas, pilih yang kita nak pakai, ambil. Kita pergi pada kitab fiqh, belajar apa yang kita perlu pakai, amalkan. Itu asalnya begitu. Maka mana-mana mazhab yang mana dihasilkan oleh ulama-ulama mujtahidin, boleh kita itu ambil, pakai. Mana-mana kedai emas, dia pandai buat emas, kita boleh beli. Gitu. Itu asalnya begitu. Akan tetapi ada concern tentang talfiq.
Bila mencampur adukkan dua mazhab dalam qadhiyah satu perkara, hukumnya adalah haram. Macam mana pula? Tadi kata boleh ikut mana-mana mazhab. Ya, asalnya begitu. Tetapi bila kita combine dalam satu isu, pendapat-pendapat yang berbeza akan menatijahkan suatu amalan yang tidak diiktiraf oleh mana-mana ulama. Itu masalah dia kat situ. Bukan kata, oh, ta'assub kamu ni hanya ikut mazhab Syafi'i. Bukan sebab ta'assub mazhab Syafi'i. Dah sebab saya itu pun yang saya mampu belajar. Kalau saya belajar mazhab Hanafi, mungkin saya taklid Hanafi. Kalau saya belajar mazhab Maliki, mungkin saya sekarang taklid Maliki. Tapi saya belajar mazhab Syafi'i, itu pun bukannya belajar banyak sangat. Banyak lagi yang saya tak tahu. Tapi kenapa di sini jadi haram? Kesannya adalah orang yang melakukan perkara di atas, contoh yang diberikan tadi, dia ambil wuduk ikut mazhab Syafi'i, bab batal wuduk dia taklid pada Hanafi, maka bila dia solat, dinilai solat dia itu tidak sah oleh kedua-dua mazhab. Mazhab Syafi'i kata tidak sah kerana kamu solat dalam keadaan wuduk kamu dah batal. Memang kamu berwuduk tadi okey, sah sapu sedikit itu sudah tidak sah dah, tapi dah batal. Sementara mazhab Hanafi kata sah apanya, daripada awal wuduk kamu pun tak sah dah. Kamu sapu tu tak cukup. Soal kamu bersentuh tu tak timbul dah, sebab bersentuh ni tak batal kalau kamu ada wuduk. Sekarang wuduk kamu tak ada. Jadi solat sebegitu tidak ada diiktiraf oleh mana-mana mazhab. Ini sebab jadi haram. Kerana menatijahkan amalan yang diambil ikut hawa nafsu. Yang ni lah senang. Jaga remos. Baru setting remos, nak kena sapu semua kan. Ni senang. Bersentuh tak batal, senang lah macam tu. Kalau batal nak kena ambil wuduk lain. Maka mengikut hawa nafsu itu haram. Bahkan penyair Abu Nawas orang Arab. Bukan Abu Nawas cerita macam cerita kelakar tu. Abu Nawas ni dia penyair yang hebat, ahli sastrawan, yang mana dia ada zaman gelap dia, zaman jahiliah dia, dan dia ada zaman dia bertaubat. Ada orang kata ini syair Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tapi maklumat yang ada pada saya, sebab ayah saya dulu dia buat paper dia tentang Abu Nawas ni. Dia belajar bahasa Arab dan tamadun Islam di UKM. Jadi dia punya tesis dia yang itu. Jadi Abu Nawas ni masa zaman gelap dia, syair-syair dia tu syair-syair memuji wanita, memuji arak, benda-benda yang haram. Setelah dia bertaubat itulah yang datangnya syair ilahi lastulil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, aku ni untuk surga firdaus itu sebenarnya tidak layak. Oh, tak mau masuk syurga ke? Bukan. Wala aqwa ala naril jahim. Dalam masa yang sama aku tu tak kuatlah nak menanggung azab neraka jahanam. Wahabli taubatan waghfir, dan kurniakanlah aku taubat dan ampunkan dan seterusnya. Berarti tak masuk syurga lah tu. Yang tak faham bahasa kata dia, ini apa syair orang tak mau masuk syurga. Syurga tak mahu, neraka tak mahu, duduk di neraka, duduk di RNR ke apa kata dia. Kamu yang tak faham sastra. Dia nak masuk syurga lah tu. Cuma dia malu dulu zaman jahiliah. Bila dia kata dia tak mampu masuk neraka, bila dia minta Allah terima taubat dia, ampun dosa dia, dia nak masuk syurga lah tu. Jadi nakalnya Abu Nawas ni pada masa zaman jahiliyah dia buat satu syair, tapi saya tidak hafal syair tu. Saya pernah baca. Natijah daripada syair itu dia talfiqkan mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi dalam masalah hukum minum nabis. Nabis ni minuman yang dibuat daripada kurma. Jus kurma. Jus kurma tak ada masalah minum, tapi bila diperam-peram tu dia akan jadi macam anggur yang diperam juga. Dia boleh memabukkan. Jadi berlaku perbincangan apa hukum minum nabis. Di sisi mazhab Syafi'i, kullu muskirin khamrun. Setiap minuman yang memabukkan itu namanya khamar. Bila namanya khamar, maka dengan nas Al-Quran haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansab dan seterusnya haram. Kalau ikut mazhab Hanafi, tidak, khamar itu khusus untuk yang dibuat daripada anggur. Maka ayat tentang haram khamar itu tidak merangkumi nabis. Nabis kalau nak jadi haram pun atas jalan kias, kerana memabukkan. Maka kalau setakat minum nabis yang
sikit tak memabukkan, tak ada masalah. Mazhab Syafi'i kata mana boleh macam itu, nabis dan khamar sama. Di situ datang kenakalan Abu Nawas ni, kata dia, kata Syafi'i, kata dia, bagi Syafi'i je, tak bagi Imam Syafi'i pun dalam syair. Kata Syafi'i, nabis dan khamar sama. Kata Abu Hanifah, nabis tu halal. Maka kata aku, khamar pun halal juga. Tengok. Padahal khamar halal tu tak ada ulama kata. Ijma' ulama khamar, wine, ya, arak yang dibuat daripada anggur tu haram, tu ijma'. Sabit dengan nas Al-Quran. Tetapi dia pakai modal talfiq tadi. Imam Syafi'i kata tak ada beza, nabis dan khamar sama. Okey, dia ambil yang tu, nabis dan khamar sama. Imam Abu Hanifah kata nabis halal. Oh, kalau nabis dan khamar sama dan nabis halal, berarti khamar juga halal. Ini talfiq. Ini haram. Mana ada ulama kata khamar tu halal? Baik. Jadi kalau tadi contohnya, sembahyang dia tidak sah mengikut kedua-dua mazhab. Kerana mengikut mazhab Syafi'i, dia sudah menyentuh perempuan yang bukan mahram selepas wuduk, maka wuduknya batal. Mengikut mazhab Hanafi, wuduknya itu tidak sempurna kerana dia hanya menyapu air sedikit saja, di bahagian kepala itu sedikit. Sedangkan ikut mazhab Hanafi, wajib menyapu kepala sekurang-kurangnya selebar ubun-ubun ataupun satu tapak tangan. Pendapat ulama di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan, wa yamtani'u talfiqu fi mas'alatin, terhalang, dilarang talfiq pada satu masalah. Ka'an qallada Malikan fi taharatil qalbi wa Syafi'i fi ba'dir ra'si fi salatin wahidatin. Seperti dia taklid pada mazhab Maliki yang mengatakan anjing itu tidak najis. Habis itu bila anjing jilat bekas Nabi SAW suruh basuh 7 kali, siap satu basahan tu dengan air tanah, tu kan najis mughallazah. Itu mazhab kita. Mazhab kita melihat kalau bahagian lidah dia pun sampai macam itu, maka bahagian-bahagian lain dalam badan tu lebih-lebih lagi lah. Ya. Lidah ni kan tempat yang dijaga. Kalau tangan kita boleh pegang macam-macam, sampah pun kita pegang. Tapi kalau lidah, makanan pun kalau tak lalu kita tak akan letak kat lidah kita. Makanan tapi kita tak selera. Kalau bahagian lidah itu pun begitu sekali dilayan, maka tentulah seluruh anjing itu najis. Itu mazhab kita. Mazhab Malik kata tidak. Kata dia yang basuh 7 kali itu ta'abbudi. Itu kita buat kerana Nabi suruh je. Bukan kerana kata anjing itu najis ke tidak. Oleh kerana Nabi SAW suruh begitu, maka kita buat begitu. Adapun badan anjing tak najis. Lalu dia boleh tak taklid pada mazhab Malik? Boleh. Imam Malik kan ulama mujtahid. Provided kita mengajilah mazhab Malik. Mana kita tu ada ilmu tentang mazhab Maliki, baru kita taklid. Tapi dia tak mahu macam tu. Dia tengok mana yang senang. Maka dia sentuh anjing kira okey. Bila sembahyang yang senang sapu kepala sikit. Ya. Bila dia sembahyang di sisi mazhab Malik tak sah. Mazhab Malik kata kamu wuduk tak ada. Sapu kepala kena semua. Mazhab Syafi'i kata wuduk tak ada masalah, tapi kamu sembahyang dalam keadaan bernajis. Jadi sembahyang dia yang talfiq dalam satu qadhiyah itu tidak dibenarkan. Tapi kalau dalam qadhiyah yang berbeza boleh. Bab sembahyang dia taklid mazhab Syafi'i, bab jual beli dia taklid mazhab Hambali misalnya. Tak ada kena-mengena. Boleh. Tapi ini dalam satu masalah yang akhirnya menatijahkan end produk dia tidak ada ulama yang mengiktiraf. Guru kepada masyaikh, Syekhul Masyaikh, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Khamisu, syarat yang kelima dalam bertaklid, adamut talfiq, iaitu tidak melakukan talfiq. Macam mana tu? Bi alla yulaffiqa fi qadiyatin wahidatin ibtida'an wala dawama. Bahawa tidaklah dia itu menggabungkan dalam satu masalah, sama ada dalam peringkat permulaan atau dalam peringkat mengekalkan kesahihan itu, dia tidak menggabungkan antara dua pandangan. Yatawalladu minhuma haqiqatun la yaqulu biha sahibuhuma.
yang menatijahkan satu produk yang akhirnya tidak diiktiraf oleh kedua-dua mazhab. Macam itu tidak dibenarkan. Baik. Seterusnya, tidak bermazhab. Ada orang tak mau ikut mazhab. Macam tadilah ceritanya. Ikut mazhab buat apa? Ya, zaman Nabi pun bukan ada mazhab. Yang lebih hebat lagi, tanya pula Nabi sembahyang mazhab mana? Lawak hanya jadi lagu tu. Nabi buat apa pun ikut wahyu. Jangan kata sembahyang, sembang ikut wahyu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah bagi dia itu bercakap ikut hawa nafsu, melainkan apa yang bagi dia tuturkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Sebab itu hadis adalah wahyu. Quran juga wahyu. Apa beza? Quran wahyun maknan wa lafzah. Quran itu maknanya wahyu, lafaz juga wahyu. Hadis wahyun maknan dunal lafzi. Hadis juga wahyu dari segi maknanya, tetapi lafaz itu susunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama, mendakwa bahawa tidak ada mazhab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak tepat kalau dia faham apa makna mazhab. Kalau dia faham mazhab itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, betul, tidak ada mazhab itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia faham mazhab itu sebagai satu konsep di dalam memahami hukum, telah ada di zaman Nabi dan Nabi iktiraf. Iaitu sebagai contoh, dua orang sahabat yang nak solat tapi tidak ada air, lalu masing-masing bertayamum kerana ada dalil suruh tayamum kalau tidak ada air. Bila tayamum, solat. Lepas solat, teruskan perjalanan, jumpa air. Jumpa air, waktu solat masih ada. Ketika itu tak jelas. Adakah perlu solat lagi sekali atau tak perlu? Seorang sahabat fikir dah solat, buat apa solat lagi? Yang seorang lagi fikir, ialah dah solat, tapi tadi itu kan sebab tak ada air. Maka tayamum, sekarang air sudah ada. Kena wuduk baliklah, sembahyang lagi sekali. Bila cerita ini sampai kepada Nabi SAW, Nabi bersabda kepada yang solat hanya satu kali, asabtas sunnah. Kena kamu buat tu, kena dengan cara dia dah. Sekali cukup. Dan Nabi SAW bersabda kepada yang solat dua kali, walakal ajru marrataini, dan bagi kamu pahala dua kali. Nah, Nabi tak kata kamu buat bid'ah, kamu disalah. Ya. Oleh kerana dalil tidak jelas, kedua-dua ijtihad pada sahabat itu Nabi benarkan. Kita ikut hadis lah Ustaz. Ikut mazhab-mazhab ni buat apa? Tengok hadis, sahabat Nabi dengar dengan telinga mereka sendiri. Kalau kita kata saya tak mau taklid, tak mau ikut ulama, saya nak ikut hadis. Hadis sahih je saya ikut. Mana kamu tahu sahih? Ada dalam Bukhari Muslim, sahih lah. Alah, kamu taklid lah tu. Kamu taklid kepada Imam Bukhari dalam mengatakan hadis itu sahih. Kamu nak kata kamu tak nak taklid macam mana? Bukan kamu yang mengatakan hadis itu sahih. Kamu hanya taklid pandangan Imam Bukhari, Imam Muslim. Macam mana kamu kata kamu tak taklid? Bezanya kamu pergi terus kepada bahan mentah dalam keadaan kamu tidak ada kepakaran. Orang lain ambil end product dah siap diproses oleh pakar-pakar. Jangan kata benda yang complicated sangatlah. Orang yang tak pandai masak, bagilah dia bahan-bahan daun 50, lah serai lah apa. Dia nak buat tom yum. Tak jadi ya tom yum. Baik hamba Allah tu pergi kedai tom yum, ya, masak bukan main sedap lagi. Nak repeat lagi kata dia. Kerana yang buat tu pakar. Bahan mentah dia ada, tapi tak semua pandai proses. Jadi kata ikut hadis, zaman Nabi SAW, sahabat dengar sendiri hadis Nabi, iaitu Nabi SAW bersabda, la yusalliyanna ahadumil asra illa fi Bani Quraizah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan seorang daripada kamu sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah, iaitu Yahudi Bani Quraizah yang khianat pada Nabi SAW, yang khianat kepada penduduk Madinah dalam peperangan Al-Ahzab. Nabi SAW hantar bala tentera. Ini dalam istilah moden dipanggil treason. Treason banyakkan negara hukuman mati. Di Malaysia dia tak guna istilah treason. Hukuman mati untuk tindakan yang membahayakan negara macam tu dia panggil waging war against Yang di-Pertuan Agong, melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong. Itu pernah digunakan section itu untuk mendakwa Al-Ma'unah. Dan ada beberapa orang dihukum mati.
Jadi bahaya. Bila khianat pada negara ni bahaya. Lalu Nabi SAW terus hantar tentera, tapi Nabi SAW berpesan, bila pergi untuk menyerang kampung Bani Quraizah, jangan seorang pun sembahyang asar kecuali di sana, di kampung Bani Quraizah. Jelas tak? Jelas. Hadis jelas. Dan sahabat dengar dengan telinga sendiri. Tak timbul cerita sahih ke tak sahih, mereka dengar sendiri. Tapi bila masuk waktu asar, sedangkan mereka masih dalam perjalanan, sebahagian sahabat sembahyang asar. Padahal Nabi SAW bersabda, jangan seorang pun sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Sahabat sebahagiannya sembahyang dulu. Sebahagian yang lain tunggu sampai di kampung Bani Quraizah baru sembahyang. Waktu asar pun dah habis dah. Dah masuk maghrib, dah lewat. Bila sampai berita ini pada Nabi SAW, Nabi tidak mengkritik mana-mana. Nabi iktiraf dua-dua. Kerana yang sembahyang dahulu memahami tujuan. Dia panggil purposive approach. Pendekatan memahami apa tujuan Nabi kata begitu. Oh, tujuannya supaya kita itu bersegera jalan dengan cepat. Kira-kira asar dah sampai sana. Bukan maksud jangan sembahyang asar dalam waktu. Kerana ada dalil lain. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ayat Al-Quran, sesungguhnya salat itu merupakan ibadah yang berwaktu. Jadi beramal dengan dalil Al-Quran, mereka sembahyang dulu. Habis yang satu kumpulan lagi, yang melanggar dalil tadi, kerana tak sembahyang dalam waktu, Nabi iktiraf juga. Kerana mereka memahami secara zahir daripada perkataan Nabi itu, ini adalah exceptional. Ini adalah keadaan yang dikecualikan, kerana dalam keadaan nak perang, asar hanya sembahyang di sana, walaupun dah luar waktu. Jadi masing-masing tidak dikritik oleh Nabi SAW. Maka yang kata tak nak ikut mazhab, dengan alasan mazhab tak wujud zaman Nabi SAW, dia tak faham konsep mazhab. Mungkin dia ingat mazhab yang ada sekarang ini. Ya. Baik. Terdapat golongan tertentu, termasuk orang awam. Dah tak mau ikut mazhab. Kenapa? Kerana dah mula belajar bab hadis. Dah pergi kelas hadis 7 kali, dah tak mau ikut mazhab dah. Imam Bukhari pun ikut mazhab. Imam Muslim pun ikut mazhab. Ya, dia yang baru join kelas hadis 4-5 baru ada master, baru ada PhD, dah tak mau ikut mazhab. Baik. Dengan alasan mengikut Quran dan hadis, bagaimanakah menanggapi dakwaan golongan ini? Nah, kalau Ustaz Abdul Samad daripada Indonesia, saya dengar beliau ditanya di Radio IKIM, Ustaz, lebih kuranglah soalan dia ya. Macam mana sekarang ni ada golongan masyarakat kita dah tak mau ikut mazhab yang keempat. Minta Ustaz punya komen. Ya. Kata dia, oh mereka itulah mazhab yang kelima. Dia buat mazhab dia sendirilah. Dia ikut Quran hadis, dia faham begini, dia faham macam ni. Jawapan, orang awam yang tidak mampu berijtihad wajib bertaklid kepada salah satu imam yang empat. Wajib. Maknanya haram tak taklid. Datang yang kadang sebagian daripada ustaz-ustaz ni dia kata haram tak taklid. Betul, haram taklid, tapi kamu kena terang. Haram taklid pertama untuk mujtahid. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bila guru-guru beliau melihat beliau sudah sampai peringkat mujtahid, umur berapa? 15 tahun. Sudah disuruh berfatwa. Lain kadang fatwa Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Padahal Imam Malik guru beliau. Kenapa dah disuruh berfatwa? Sebab sudah sampai peringkat mujtahid. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala murid pada Imam Syafi'i. Tidak sedikit pandangan beliau berbeza dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Beliau sudah mujtahid. Dia sudah tidak boleh taklid lagi. Ya betul beliau berguru dengan Imam Syafi'i. Tetapi bila beliau telah sampai level mujtahid, maka ijtihad beliau tu tidak lagi terikat dengan fatwa Imam Syafi'i. Ya, haram bertaklid untuk mujtahid. Yang kedua, haram bertaklid dalam bab akidah. Bab akidah kita kena tahu dalil kenapa kita yakin Allah wujud. Kenapa kita yakin Allah wujud tanpa ada permulaan. Kenapa kita yakin Allah wujud tidak akan binasa? Kenapa kita yakin Allah tidak sama seperti makhluk? Itu kita kena tahu. Tak boleh taklid. Kenapa kamu percaya Allah wujud? Entahlah, orang suatu keramat ni kau percaya Allah wujud. Takkan saya tak percaya. Tapi saya pun tak faham sangatlah. Itu tak boleh. Bab akidah haram bertaklid. Bahkan setengah ulama kata tak sah iman dia. Setengahnya kata masih sah tapi dalam keadaan berdosa. Kerana meninggalkan kewajipan memahami dalil. Tapi kalau dalam bab fiqh, orang awam yang bukan mujtahid wajib taklid.
Kenapa mazhab yang 4, Ustaz? Saya dengar banyak lagi mazhab lain. Takkan 4 orang ni je yang hebat. Ya. Tu sahabat Nabi ada mazhab sendiri. Why not kita ikut mazhab sahabat Nabi? Rasanya lebih mantap lagi, Ustaz. Kenapa? Kerana selain daripada 4 mazhab yang ada sekarang ini, takdir Allah, mazhab-mazhab lain itu pupus. Tak sampai kepada kita mazhab mereka dalam bentuk yang sempurna. Mungkinlah kita dapat perkabaran Imam Sufyan As-Sauri pernah berfatwa macam ini, Imam Hasanul Basri pernah berfatwa macam ini, Sayyidina Ali pernah keluar fatwa macam ini, Sayyidina bin Abbas ada fatwa begini. Tapi satu mazhab tu tak sampai. Maka ada risiko. Pertama, oleh kerana tak sampai, boleh jadi apa yang kita dapat maklumat itu tak tepat. Sebenarnya tak ada fatwa macam itu. Ataupun memang ada, tapi fatwa itu dalam konteksnya begini, bukan umum. Ataupun fatwa itu telah ditarik balik. Kita tak tahu, kerana mazhab itu tak sampai. Yang sampai secara sempurna adalah 4 mazhab. Yang ini secara mutawatir daripada pengasas mazhab sampai kepada kita. Kalau daripada pengasas mazhab ke atas, sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang nak ikut sifat salat Nabi yang sahih, jangan ikut Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani yang mana beliau berbeza dengan mazhab yang 4, salat dia putus. Ikut salah satu daripada 4 mazhab. Itu sanad solat yang bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bertaklid berarti haram beristihad sendiri kerana dia bukan mustahid. Taklid pada salah satu imam yang 4, kenapa? Kerana itu yang masih tersisa di zaman kita, tinggal 4 mazhab saja. Dalil, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu tanya kepada ahli zikir yang ada ilmu, yang ada pengetahuan kalau kamu tak tahu. Jangan ikut sendiri. Ayat yang lain, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikut satu perkara yang kamu tak punya ilmu. Habis nak beramal macam mana? Taklid kepada yang ada ilmu. Sebab tu Allah suruh tanya. Takkan tanya saja tak ikut. Beria tanya. Bang, daripada sini nak ke macam mana jalan dia? Allah tu bercerita macam ni. Kanan untuk ada betul. Jangan ambil yang mula-mula tu, ambil yang nombor 2. Terima kasih bang, tapi saya ikut saya sendirilah. Kau tak payah tanya. Jadi bila disuruh tanya, berarti tanya orang yang ahli zikir ini, iaitu kita ikut kepada ilmu mereka. Adapun kita tak ada ilmu. Allah tak bagi kita ikut benda yang kita tak ada ilmu. As-Said Bakri rahimahullah ta'ala dalam hasyiah atas I'anatul Talibin mengatakan kullun minal a'immatil arba'ati ala sawab. Setiap daripada imam-imam yang 4 itu berada di atas kebenaran. Wa yajibu taqlidu wahidin minhum. Wajib bertaklid salah seorang daripada mereka. Saya nak taklid 4-4 beliau, Ustaz. Taklid macam mana 4-4? Dalam satu-satu perkara kamu hanya boleh pilih satu. Kamu nak tahu 4-4 boleh kalau kamu mampu. Nak ambil tahu 4-4 mazhab, nak ambil tahu. Tetapi dalam beramal kan kamu taklid satu. Kita ambil contoh yang mudah. Bab kunut subuh, khilaf. Ada 2 mazhab, iaitu mazhab Malik, mazhab Syafi'i kata sunat. Ada 2 mazhab, Hanafi, Hambali kata tak sunat. Kamu nak ikut dua-dua. Habis kamu main subuh, kunut ke tidak? Kalau kunut, berarti kamu taklid kepada yang kata sunat. Kalau kamu pilih tak kunut, berarti kamu taklid kepada yang mengatakan tak sunat. Macam mana nak taklid semua? Tak boleh. Tahu semua mungkin. So berarti okay. Jadi di zaman dahulu tanda-tanda suruh berhenti tu. Baik. Kita doa ajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.